Cikgu harap kamu semua dah nampak ya. Tajuk kita pada hari ini ialah bab 5 genetik, iaitu subtopik ataupun standard pembelajarannya ialah 5.1 pembahagian sel. Untuk hari ini, walaupun kita ulang kaji, tapi cikgu percaya kamu pun ada banyak juga masalah tentang mitosis dengan meiosis, sebab tu cikgu pilih topik ini untuk kita ulang kaji. Iaitu pada akhir PDP ini cikgu harap kamu akan dapat membandingkan dan membezakan sekurang-kurangnya 3 ciri mitosis dan meiosis, dan yang kedua dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu kepentingan mitosis dan meiosis. Ya. Cikgu harap kamu juga mencatat apa yang kita nak belajar pada hari ini. Seterusnya, sebelum cikgu nak mulakan penerangan tentang mitosis dengan meiosis, cikgu nak uji dulu kamu. Kamu masih ingat ke tak lagi tentang mitosis dengan meiosis? Jadi cikgu berikan dua gambar ni. Antara A dengan B, tu ialah gambar sel, sel yang membahagi. Jadi antara A dengan B, yang manakah mitosis dan yang manakah meiosis? Cikgu, boleh tak Atira tolong jawabkan, yang manakah mitosis, yang manakah meiosis? A meiosis. Okay. Yang B mitosis. Okay. Ada bangkangan daripada kawan-kawan lain? Alia ke Haikal, Gigi? Tak ada. Ada. Setuju. Okay. Jadi jawapan Atira, tanya Atira, betul ya? Yang A ialah meiosis dan yang B ialah mitosis. Okay. Walaupun cikgu dengar tadi Tira cakap pindah silang, kita tak berapa nak nampak lah pindah silang kat situ ya. Cuma kita boleh nampak daripada satu sel menjadi 4 sel. Dan B pula satu sel menjadi 2 sel. 2 sel. Kan? 2 sel anak. 2 sel anak ialah mitosis. Seterusnya. Okay, terima kasih Tira. Sama. Masih lagi soalan berkenaan mitosis atau meiosis? A dengan B. Yang mana satukah mitosis, yang mana satukah meiosis? Dizi? Tak. A mitosis, B meiosis. Okey, kenapa Anis? Oh, sorry saya tak dengar tadi. Sorry. Tak apa kan? Cikgu bagi soalan dekat Anis. Sebab ada apa yang berlaku? dua kromatit yang bercantum pada sentroma. Okey. Dia bukan kromatit tu kromosom. Tak apa, nanti cikgu akan terangkan. Terima kasih Tania. Ya, jawapannya ialah A mitosis, B ialah meiosis. So cikgu dah lega kat sini. Kamu tahu membezakan yang mana satu proses pembahagian sel. So kita pergi dulu kepada maksud mitosis. Okay, mitosis ialah pembahagian sel yang membentuk 2 sel anak yang seiras. Kandungan genetik dan bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk. Itu ialah syarat bagi mitosis ya. Kandungan genetik dia sama dan bilangan kromosom juga sama. Syarat yang paling utama ialah dia membentuk 2 sel anak. Ya. Seterusnya maksud meiosis pula ialah proses pembahagian sel yang membentuk 4 sel anak. Macam gambar yang pertama tadi, ada 4 sel anak daripada satu sel, maka ia ialah meiosis. Tetapi ada lagi ciri-ciri yang lain, iaitu kandungan genetik dia tidak sama dengan sel induk. Dan yang seterusnya ialah bilangan kromosom sel anak separuh daripada sel induk. Cikgu cakap tadi, kalaulah sel induk dia ada 4 bilangan kromosom, maka dalam satu sel anak dia ada 2 sahaja kromosom, separuh daripada 4 menjadi 2. Ya.
Okey, apa dia kromosom? Kromosom ialah satu struktur yang mempunyai rantaian molekul DNA di dalamnya. So itu yang kita kata kandungan genetik. Sebab dalam DNA ada kandungan genetik ataupun maklumat genetik. Jadi kalau berlaku pindah silang tadi, maka akan berubah kandungan genetik bagi setiap sel anak. So, apakah tujuan mitosis dengan meiosis? Kalau mitosis ni dia banyak sikit apa kita panggil tujuan ataupun kepentingan dia. Iaitu yang pertama memperbanyakkan sel dalam proses pertumbuhan. Contohnya daripada zygote, fetus, bayi, kemudian jadi kanak-kanak, kemudian jadi dewasa. Sebab apa kita semakin membesar kerana berlaku pertambahan sel. Ya, itu ialah fungsi pembahagian sel secara mitosis. Yang kedua ialah apabila untuk memperbaiki tisu ataupun sel yang rosak. Contohnya kalau kita luka, macam mana luka tu pulih, kemudian kulit kita akan elok semula, berlakunya pembahagian mitosis supaya sel-sel kat situ akan menghasilkan sel-sel yang baharu. Dan untuk haiwan unisel pula, mitosis digunakan dalam pembiakan aseksual. Contohnya dalam pembelahan dedua. Okey, tujuan meiosis satu sahaja. So kalau nak ingat ni tak ada masalah sebenarnya sebab hanya ada satu tujuan meiosis, iaitu untuk menghasilkan gamet bagi pembiakan seks. Contoh-contoh gamet ialah ovum, sperma. Kalau dalam tumbuhan, dia bunga, okey. Dan sel telur. Kalau dalam tumbuhan, bagi dalam pembiakan betina ialah sel telur. Di mana berlakunya mitosis dengan meiosis? So kalau mitosis, dia berlaku dalam sel soma. Bagi haiwan ataupun manusia kita panggil sel soma. Sel soma ni apa? Semua sel-sel yang ada dekat dalam badan kita. Okay, kita panggil sebagai sel soma. Yang kedua ialah kalau di dalam tumbuhan, dia hanya berlaku di sel meristem pucuk dan akar. Di hujung pucuk dan di hujung akar. Ada nama selnya, iaitu nama selnya ialah meristem. Di situlah berlaku pembahagian sel secara aktif dan secara mitosis. Okey, meiosis pula berlaku di dalam organ pembiakan ataupun sel pembiakan, iaitu berada di dalam testis, ovari, enter. Enter ni bagi tumbuhan. Tumbuhan yang kalau jantan kita panggil, organ pembiakan jantan kita panggil enter. Kalau organ pembiakan betina, ovari juga. Seterusnya kita tengok fasa-fasa di dalam mitosis. Okey, yang ni biasa pelajar ingat PMAT kan. Profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Kalau kita tengok gambar dekat atas tu, bilangan kromosom induk 2. Cuba tengok dekat bawah dalam satu sel anak, bilangan kromosom tetap juga 2. Untuk satu sel anak, kemudian sel yang lain kan berbeza tapi bilangan kromosom tetap sama iaitu 2 masing-masing ya. Ya, apa yang berlaku dalam profasa? Profasa, cikgu nak ajar dua kita panggil apa? Cara nak ingat untuk mitosis ya. Tak apa, cikgu baca dulu. Kromosom menebal dan memendek. Untuk metafasa, kromosom tersusun di satah khatulistiwa sel. Untuk anafasa, kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Dan untuk telofasa, kromatid sampai ke kutub yang bertentangan. Ini yang cikgu terangkan ini hanyalah perlakuan kromosom. So kat situ, untuk cara kamu nak ingat sama ada kromosom ataupun kromatid, kromosom ni ialah yang ada 2 sayap. Sayap yang lengkap. Okay, sepasang sayap. So cara ingat ya, profasa dengan metafasa ialah kromosom. Anafasa dan telofasa ialah kromatid.
Kenapa cikgu kata kromatid untuk anafasa? Dia dah berpisah. Bila berpisah, sayapnya sudah berpisah. Kan? Jadi, kita panggil kat situ ialah kromatid. Bukan lagi kromosom. Tapi kalau berpisah, masih lagi boleh guna kromosom. Tapi cikgu galakkan kamu guna kromatid kembar lah. Kemudian, kamu kena ingat keyword dia. Tebal. Untuk profasa, tebal. Metafasa, susun. Anafasa, pisah dan bergerak. Ya. Untuk telofasa, sampai. Tebal, susun, pisah dan bergerak. Dan satu lagi ialah sampai. Barulah kamu boleh explain one by one untuk fasa-fasa di dalam mitosis. Seterusnya, selepas sahaja sampai ke telofasa, tidaklah berhenti di telofasa. Selepas telofasa sampai sahaja kromatid di kutub yang bertentangan, maka membran nukleus akan mula terbentuk dan akan berlaku satu proses lagi di tepi sana iaitu sitokinesis. Ni sitokinesis. Sebab apa? Untuk membahagikan sitoplasma. Bila sitoplasma bahagi, barulah dia boleh pembahagian lengkap akan berlaku. Dapatlah 2 sel anak. Ya? Untuk meiosis pula, meiosis kamu tahu, cikgu salah eja. Meiosis, tak boleh salah eja meiosis ya. Ejaannya ialah MEIOSIS. Boleh pula salah. Minta maaf. So kamu boleh betulkan. Peringkatnya sama. PMAT juga, profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. Cuma pelajar selalunya dia malas untuk tulis 1 ataupun 2. Jadinya cikgu nak ingatkan kamu, kalau meiosis 1, tulislah dekat setiap fasa tu tulis 1 di belakangnya. Okay? So, apa yang beza dengan meiosis 1 dengan meiosis 2? Ada keunikannya untuk meiosis 1. Ya? Yang pertama, dia ada kromosom homolog. Yang kedua, dia ada satu proses yang unik namanya pindah silang. Hanya ada di meiosis 1 sahaja. Apa kita tengok dalam profasa 1? Sebelum kita cikgu explain, kamu tengok gambar. Kalau kecil boleh besarkan guna jari kamu. Buka. Kalau dekat handset. Profasa 1, tengok dalam selnya ada 4 kromosom. Okay. Berapa bilangan kromosom dekat sel anak? Syazah? Syazah boleh bagi tahu cikgu? Berapa kamu nampak bilangan kromosom dalam satu sel anak? Syazah. Alia? Alia ada? Ada, jap. Berapa kamu nampak dalam satu sel anak tu, Alia? Bilangan kromosom dalam satu sel anak. Tengok gambar yang cikgu bagi, Alia. Ada. Sel anak yang paling bawah, yang dalam satu bulatan, ada berapa kromosom? 2. 2 kan? Dalam sel induk ada 4, dalam sel anak hujung meiosis pertama ada 2. Okay. Terima kasih. Sebab tu kita terima kasih Alia. Sebab tu kita boleh kenal meiosis ni bila daripada 4 terus kepada 2. Maksudnya itu ialah proses pembahagian secara meiosis. Okay. Apa yang berlaku pada profasa 1? Okey, macam tak apa nampak tapi kamu boleh besarkan ya. Kromosom menebal dan memendek. Okey, kromosom homolog. Okey, kat sini kenapa kita panggil kromosom homolog? Dia ada 2
Kalau tengok gambar rajah tu dia ada dua saiz yang berlainan, kecil satu, besar satu. Dan setiap saiz besar contohnya dia ada pasangan. Biru satu, pink satu. Kan? Okay. So setiap kromosom yang sama saiz tadi walaupun berlainan warna kita panggil kromosom homolog. So penerangan kamu kalau dalam meiosis 1 ni, kamu kena terangkan dalam penerangan kamu ialah kromosom homolog. Dia mengalami pindah silang. Okay, seterusnya metafasa 1, kromosom homolog tersusun di tengah khatulistiwa sel. Sama juga kromosom homolog juga tersusun. Ya. Yang ketiga, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Kalau tengok keyword dia berpisah, bergerak, tersusun, memendek, menebal sama. Ya, cuma apa yang bergerak berpisah kamu kena tahu kromosom, kromatik, kromosom homolog. So kena tahu benda tentang keyword kromosom tadi. Okay, last kali kromosom sahaja. Tak ada kromosom homolog dah. Sebab apa? Pasangan sudah berpisah. Okay. Pasangan satu pergi ke sel yang pertama, pasangan yang satu lagi dia pergi ke sel yang kedua. So dah tak ada kromosom homolog di telofasa 1. Dia hanya ada kromosom sahaja. Okay. Seterusnya untuk meiosis yang kedua. Meiosis yang kedua, kalau tengok gambar rajah, dia dah ada dalam sel anak tadi, sel anak, okay, yang dua tadi, dah ada 2 kromosom dekat situ. Okay, dia akan teruskan lagi sehinggalah ke telofasa 2, sehinggalah selesai pembahagian ataupun sitokinesis berlaku. Membentuk ada berapa sel anak di hujungnya? Ada 4. Kalau awak tengok hujung sekali bawah gambar rajah tu ada 1, 2, 3, 4 sel anak. Dalam satu sel anak ada 2 kromosom. Okay. So apa yang berlaku dalam profasa 2? Kromosom menebal dan memendek. Okay, ceritanya dah kromosom sahaja dah untuk meiosis 2. Meiosis 2 sama dengan mitosis. So tak perlu risau ada pindah silang ke, ada kromosom homolog ke, dah tak ada di dalam meiosis kedua. Cikgu pun heran ni kenapa cikgu salah eja meiosis ni. Sorry cikgu paling selalu ingatkan pelajar jangan salah eja tapi hari ni cikgu yang salah eja. Sorry. Metafasa 2, kromosom tersusun di tengah-tengah khatulistiwa sel. Okay. Kamu tengok dekat ni, dia metafasa 2. Okay, metafasa 2. Kamu tengok dua kromosom atas dengan bawah. Dia tersusun di tengah-tengah khatulistiwa sel. Okay, dia masih lagi kromosom. Sebab apa? Cikgu kata dia ada sayap yang lengkap. So, namanya ialah kromosom. Seterusnya, anafasa 2. Okay, kat sini dia dah bukan nama kromosom sebab dia dah berpisah. So, kromatid berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Okay, ataupun kalau kamu nak buat ayat yang komplit sebenarnya macam ni. Kromosom berpisah dan kromatid bergerak ke kutub yang bertentangan. Ya. Seterusnya untuk telofasa 2. Okey, kat sini sebab yang telofasa 2 dia dah sampai ke kutub yang bertentangan, dia dah jadi single. Dia dah jadi satu sayap sahaja masing-masing. So kita panggil kromatid sahaja. Okey, sampai ke kutub yang bertentangan. Selepas telofasa 2, maka akan berlaku sitokinesis untuk membentuk 4 sel anak. Okey. So berakhirlah kita punya ni untuk mitosis dengan meiosis. Ya. Ada apa-apa yang tak faham tak?
Kat sini kamu boleh nampak sebenarnya apa perbezaan antara mitosis dengan meiosis. Mitosis 2 sel anak, meiosis 4 sel anak. Apa lagi? Apa kita panggil? Bilangan kromosom sama kalau mitosis. Kalau meiosis, bilangan kromosomnya separuh daripada sel induk. Kan? Okay, seterusnya dekat sini, habis dah presentation untuk apa kita panggil? PowerPoint. So, kita akan mulakan dengan game. Ya. Okay, kita akan bermain dengan Trivia Maker. Okay, so untuk soalan hari ini, aku beri kategori. Yang pertama, pembahagian sel. Yang kedua ialah mitosis, meiosis, dan mitosis versus meiosis. Haikal, pilih soalan. Saya nak meiosis 100 markah. Okay, meiosis 100 markah. Tengok soalan. Nantikan satu contoh tempat berlakunya meiosis di dalam dia berlaku di dalam sel pembiakannya. Testis ovari. Okay, di ovari. So kita tengok jawapannya adakah betul ataupun salah. Ovari, testis ataupun enter. So tepat jawapan kamu. Tahniah Haikal. Terima kasih. Okay, so Haikal berjaya mendapat 100 markah. Okay, kita teruskan dengan Syaza. Pilih soalan mana Syaza? Saya nak mitosis 100 markah. 100 markah. Selalunya 300, 400. Kenapa hari ini 100 saja? Kita chill dulu. Okey. Okey Syaza, berapakah sel anak yang dihasilkan dalam proses mitosis? Berapakah anak? 2. Okey, 2. Kita tengok. Okey, tepat sekali. So, Jiha akan kumpulan dengan Syaza ya, iaitu tim cemerlang. So, akan dapat 100 markah. Terima kasih, Tania. Atira? Okey, Atira. Meiosis 300. Apa tadi? Mitosis? Okey, meiosis 300. Okey. Ya. So, apakah yang berlaku kepada kromosom pada anafasa 2? Anafasa 2 kromosom. So, ingat tadi ada 4 langkah. Menebal, memendek. Kromatik berpisah. Berpisah ke mana? Bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Okey, so kita tengok betul ke jawapan Tira? Okay, Alhamdulillah betul ya, ke kromatik kembar ataupun kromatik saja pun boleh berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Tanya. Lupa nak bertanya. Yeah. Kepada 300 untuk tim bijak. Okay, so tim Jaya, siapa yang belum jawab? Anis belum jawab kan? Okay, Anis. Ya, belum. Anis akan ambil tim Jaya. So Anis pilih soalan. Meiosis 400.
Oh, semua berminat dengan meiosis ni. Selalunya meiosis ni pelajar tak berapa nak suka. Jawab. Okey, itu dia soalannya. Berapakah bilangan kromosom dalam sel ovum manusia selepas proses meiosis berlaku? Ada Ha? 46 Ada 46 kromosom. kromosom dalam sel ovum. Okey. Ovum 23. Apa dia? So 46 ataupun 23? Dalam ovum ada 23. Okey. So kamu 23. jawab 23 ya. So kita tembak jawapannya. Okey, tahniah. Tepat. So kamu berjaya mendapat 400 markah untuk tim Jaya. Okey, siapa yang belum jawab lagi? Alia? Alia dah kan? Saya Syazah belum ya? Syazah. Okey, Syazah. Saya lain saya dulu. Okey, tak apa Syazah, cuba masuk dulu kumpulan Zizi ya. Tim pandai ya. So Syazah pilih soalan. Okey. Mitosis versus meiosis tu. Okey, berapa? 200. 200. 200. Okey, cuba kamu ni, cikgu belum sentuh lagi pasal variasi. Cuba kamu pilih antara mitosis dan meiosis, yang manakah proses yang menyebabkan variasi? Meiosis. Okey, kamu kata meiosis. So kita tengok adakah betul jawapannya? Jawapannya ialah meiosis. Tahniah. So meiosis, maka 200 akan diberikan kepada tim pandai. Seterusnya tim cemerlang. Soalan? Mitosis. Okey, mitosis. Yang mana? Masa? Okey, Jiha ada masalah lain lah saya rasa. Pembahagian sel. Okey, pembahagian sel yang mana? Soalan berapa? Tak berapa jelas lah Jiha. Yang mana? 200. 200. Okey. So, berapakah jumlah kromosom dalam sel soma manusia? Okey. Kalau 46, mari kita tengok jawapannya betul ke salah? 46 kromosom. Ya, tepat. So, Jiha untuk tim cemerlang akan dapat 200 markah. Tahniah. Seterusnya tim bijak. Alia ya? Ya, Alia. Okey, Alia. Pilih soalan. Nak mitosis 200. Mitosis 200. Soalannya, mitosis menghasilkan sel anak yang mempunyai bilangan kromosom separuh dari sel induk. Betul ataupun salah? Sekejap. Salah. Salah. Okay, kita tengok jawapannya. Ya, jawapannya ialah salah. So, kita akan beri untuk tim mana tadi? Tim mana? Cikgu Bijak. tim bijak. Kan salah letak dekat tim cemerlang nanti. Okey, seterusnya tim Jaya. Tim Jaya. Siapa tim Jaya? Ira.
Anis. Ya, Anis. Saya. Anis. Pilih soalan. Mitosis 400. Mitosis 400. Apakah yang berlaku jika mitosis berlaku secara tidak terkawal dan tidak normal? Okay, cikgu kira dalam kiraan 5. Kalau tak ada jawapan. 5, 4, 3. Tak ada jawapan. Tak ada dah cikgu, tak ada. Saya tak tahu. Anis ada kawan ke? Kawan satu kumpulan ke ni? Ada tak? Boleh bincang? Oh, tak ada. Tak ada. Okay, so tak ada jawapannya. Ada. Okay, so jawapannya ialah kanser ataupun tumor. Okay, kanser lah. Lebih tepatnya ialah kanser. So tak ada markah untuk tim Jaya. Okay, kita akan buat sekali pusingan saja lagi. Aku pula cikgu. Okay, untuk tim Pandai. Zizi. Saya nak mitosis versus Okay, dia nak meiosis kejar 400. markah nampaknya. Selepas berlaku penyawaan antara ovum dan sperma, apakah proses pembahagian sel yang berlaku? Selepas persenyawaan, ni yang dekat Jaya. Keyword dia kat sini pembahagian sel, Zizi. Ni 4 sel anak yang tidak seiras akan mampu. Dia jadi proses pembahagian sel. Betul lah, sel anak. Sel anak. Okay. Empat Kita sel tengok yang jawab. tidak seiras. Sel anak yang tidak seiras. Empat sel. No, mitosis je. Ya. Apa? Okay, pembahagian sel kat situ maksudnya untuk ovum, penghasilan ovum dengan sperma, kita pembahagian sel yang berlaku ialah meiosis. Tapi selepas persenyawaan membentuk zygot, zygot tu akan berkembang. Bila berkembang, dia menjalani pertumbuhan, maka proses mitosis yang akan berlaku. Okay? So tak apa, kita akan teruskan dengan tim cemerlang. Tim cemerlang, boleh pilih soalan? Pembahagian sel. Ya, soalan nombor 400. 400. Okey, yang ini kita dah belajar awal. Kita dah belajar sebelum masa kelas lah dulu. Autosom membawa gen yang mengawal sifat seperti apa yang dikawal oleh autosom? Kromosom seks. Okey. Kita tengok jawapannya. So autosom ni dia mengawal sifat seperti warna mata, kebolehan menggulung lidah, jenis rambut, ya. Okey, tak apa, cuba lagi di lain hari. Tim bijak. Pilih soalan. Mitosis 300. Mitosis ya? Ya. Last soalan untuk mitosis. Apakah yang berlaku kepada kromosom semasa metafasa? Metafasa. Apa yang berlaku kepada kromosom semasa metafasa? Kromosom itu meiosis ke mitosis, teacher?
ke? Tengoklah metafasa. Dia tulis metafasa. Okey. Kan kamu Kromos- pilih soalan metafasa. Kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Ya, okey. Kita tengok betul ke salah? Kromosom tersusun di satah khatulistiwa sel. Okey, tepat sekali. Tirah, tim bijak ya? Ya. Ya. Okay, kita akan bagi ke tim bijak. So, tim bijak sekarang mendahului dengan 800 markah. Bagi tepukan lagi sekali. Okey, tim Jaya. Kita tengok tim Jaya boleh tak mengalahkan tim bijak kali ni? So, tim bijak? Tim Jaya, sorry. Boleh pilih? Pembahagian sel 300. Pembahagian sel 300. Okay, terdapat dua jenis kromosom. Yang pertama ialah autosom. Yang kedua ialah apa? Kromosom seks. Ya ke? Okey, kita tengok. Tak. Okey, betul. Okey, jawapannya ialah kromosom. So, kita akan berikan 300 tadi kepada tim Jaya. Jadinya, kalau kita lihat di sini, hari ini tim bijak yang memenangi pertandingan ke? Macam pertandingan lah, kuis ya, trivia maker pada hari ini. So, tahniah kepada tim bijak. Tempat yang kedua. Terima kasih cikgu. Ya, tahniah. Tempat yang kedua ialah tim Jaya dengan markahnya 700. Dan tim Pandai dan tim Cemerlang berkongsi kedudukan yang ketiga dengan markah 300. Tahniah. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Jadinya kita punya kelas hari ni, jangan keluar lagi. Dah berakhir sebenarnya ya. Cuma sekejap, cikgu setting sekejap. Dia pun ikut setting. Sorry, anak cikgu mengelilingi. Okay, sebelum kita tamatkan, cikgu nak beberapa orang cikgu yang ada di sini, cikgu Iza, cikgu Ezrul dengan cikgu Wan Ramiza. Memberikan sepatah dua kata. Cikgu dahulukan dengan cikgu Wan Ramiza iaitu KP Sains kita. KP Sains Ketua Panitia Sains SMK Bahagian Terap ialah cikgu Wan Ramiza. Cikgu Wan Ramiza ada apa nak di... Masuk dalam bimbing apa? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar ya? Dengar? Waalaikumsalam. Dengar. Okey, tahniah diucapkan kepada Cikgu Nur Hafizah Razilah kerana berjaya menjalankan ikhlas pada hari ini. Memang Cikgu Nur Hafizah ni memang idola ni kan. So memang dia mendahului walaupun saya KP tapi dia memang mendahului. So memang sangat bagus. Okey, tahniah. Dan juga tahniah juga diucapkan kepada semua pelajar yang ada pada hari ini. Tahniah kerana dapat menyertai kelas ini. Dan saya rasa kepelbagaian yang Cikgu Nur Hafizah berikan PDP untuk kamu, kepelbagaiannya tu memang sangat menarik. So saya rasa kamu pun memang sangat teruja. So saya harap kamu juga akan dia akan menambahkan lagi minat kamu lah, dan akan berjaya dalam peperiksaan nanti, insya-Allah. Okey, tahniah semua, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Wan Ramiza.
Okey, seterusnya Cikgu Ezrul. Boleh berikan sepatah dua kata untuk anak-anak murid 4 Ibnu Rushd? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih diberi peluang untuk masuk ke kelas ni. Saya pun sebenarnya dulu pernah mengajar kelas ni bahasa Inggeris dulu. Indo jugalah anak muridnya. Apa khabar? Okey. Khabar baik. Terima kasih. Jadi alhamdulillah apa khabar Haikal? Okey, jadi terima kasih kerana memberi respon yang baik dalam kelas Cikgu Hafiza ni, dan tahniah juga kepada Cikgu Hafiza yang telah merancang kelas. Pada saya kelas ni menarik. Trivia Maker ni saya tak pernah guna. Jadi mungkin saya akan cuba satu hari nanti dengan kelas 4 Alfarabi yang disayangi tu, tengoklah. Ataupun mana-mana kelas lain yang saya akan ajar kemudian nanti. Okey, jadi perkongsian yang baik pada saya dan respon yang baik daripada 4 Ibnu Rushd. Syabas ya. Okey, terima kasih. Tahniah Cikgu Hafiza dan tahniah pelajar-pelajar 4 Ibnu Rushd. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Cikgu. Okay, terima kasih Cikgu Ezrul terhadap ucapan yang sangat bermakna untuk saya dengan anak-anak murid. Okay, seterusnya Cikgu Iza. Cikgu Iza tak dapat bercakap, dia ada masalah mikrofon. Okey, tak apa. Kita akan tangguhkan dulu perjumpaan kita pada hari ini. So anak-anak murid teruskan belajar, tak kisahlah kelas sains ataupun kelas mana-mana subjek. Teruskan belajar walaupun dalam keadaan kita macam ni. Assalamualaikum. Okay, semua boleh keluar. Waalaikumsalam. Nanti kita akan bincangkan tentang cara pengisian markah tu dekat bukan markah, salah. Komen lah, okey. Boleh nak type type pun tak apa, tak ada masalah. Lepas tu bagi je dekat saya yang soft copy. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Okay. So ada apa-apa yang penambahbaikan untuk kelas tadi? Kalau yang nampak sekali imbas mungkin ejaan meiosis sajalah kot yang senang nampak lah. Tapi itu kesalahan biasa. Kadang saya pun salah. Itulah sebenarnya macam tu, kita tak boleh, cikgu yang tak boleh salah je. Bila cikgu salah je, anak murid pun akan ingat yang salah tu lah. Okay, terima kasih Ezrul kerana mengingatkan akak, nanti akak betulkan balik ya. Dan Kak Wan ada apa-apa nak cakap? Akak ni masuk lambat, jadi yang awal-awal tu tak tahu cerita macam mana cara masuknya. Jadi nak kena belajar menuntut ilmu lagi ni. Dan satu lagi, yang kita punya penataran tu, kita kena buat Google Meet juga tu kan. Agak-agaknya bila nak buat ya? Sebelum 30. Belum 30. Fiza bila? Sebab yelah jadual kita hari Isnin dengan hari Khamis. Tapi tengok cikgu yang kata 1, 2, 3 tu, dia jadual dia berterabur tau. Ada Isnin, Selasa, ada Rabu, ada Khamis, ada Jumaat, ada jadi bercampur-campur. Just kita ambil satu masa bukan nak terangkan pun sebenarnya kot kan. Tak adalah detail. Tapi itulah akak tak reti nak handle. Ezrul dengan Hafiza boleh lah kot. Tak ada masalah. Cuma kalau petang macam ni pun boleh kot. Sebab kalau pagi memang semua sibuk kelas kan. Yelah tu. Petang ni rasa boleh. Cuma itulah ada Izzah tulis tu. Izzah Selasa petang ada minggu depan ni. Okay, selain daripada tu boleh insyaAllah. Itu dia lah. Saya petang insyaAllah boleh lah. Kak Wan bolehlah decide yang hari apa waktu petang. Okay, boleh. Okay, nanti kita bincang balik lah ya. Okay, boleh. Terima kasih semua. Kita bincang dalam Telegram lah senang. Sebaik ada Telegram house. Betul. Kita bincang kat situ. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.